Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita sambung ya. Kita tambah lagi sikit our explanation on the maturity stage. Okay, so yang mana in the last video we start off where I mentioned that the competitors are no more interested in the market. Okay, so pesaing dah tak berapa suka berada di pasaran ya, bukan sahaja sebab barang tu dah lama ataupun macam saya kata saya sebut in the previous video, cakap dah tua kan, dah tak minat lagi. No, okay, it's not only, okay, bukan sahaja sebab barang tu dah lama di pasaran, okay, bukan sahaja barang tu dah dah lama lah, okay, dah lama di pasaran ya. Tapi juga sebab sales dia tak menarik dah. Okay, sales dia dah tak menarik. Okay, so kita sebagai perniaga, kita sebagai usahawan, we don't see any more future dekat kita punya jualan untuk barang tersebut. Okay, so kalau tengok kat maturity ni, kita tak nampak dah future. Okay, kita dah tak nampak dah future. Okay, profit, in fact profit pun dah makin dah menurun, dah mula nak menurun semula. Okay, so we don't see any future, any bright future macam growth kan. Okay, growth kita nampak, wow, we are going up. Okay, our sales, we are going to be kaya very soon kan. Okay, so, but in the maturity, okay, the sales are no more. Okay, the sales are stable. Okay, so kita tak nampak. Kalau aku bela, macam tu lah kan. Kalau kita bela produk tu, sampai bila dia boleh bertahan katakan. Okay, so everyone had bought the product. Okay, so kita tak nampak bright future here. Bukan sahaja sebab tempoh dia dah lama, dah tak nak lah, dah tua, no. Okay, sebab dia dah lama dan dan tiada not so growing future kan, dekat situ kan. Okay, so tak nampak kita akan makin kaya dengan bela barang tersebut. Okay, so tu adalah maturity stage. Okay, so maka dengan tu competitors pun dah ada yang kuat, okay, yang rasa boleh maintain lagi, yang rasa boleh benefit from the market lagi, akan remain lah. Okay, tapi kalau competitor tu macam kalau teruskan pun makin banyak cost, okay, so jualan tak memberangsangkan lagi, okay, jualan sikit-sikit saja tinggal, okay, so dia akan decline, okay, dia akan keluar daripada pasaran tersebut, okay. Dan biasanya maturity ni lama, okay, memang ada produk yang boleh diterima lama ya, memang ada kesetiaan di kalangan pengguna, okay, contoh macam Coke kan, okay, Coke, Pepsi kan, okay, so dia lama berada pada maturity. Everyone, okay, macam Coke, Coca-Cola ya, everyone dah beli, satu dunia dah beli kan, mana lagi ceruk yang tak ada Coca-Cola kan. Okay, even Afrika semua dah beli dah. Okay, semua negara-negara yang pedalaman pun dah tahu, dah kenal Coke tu. Okay, kalau tak percaya awak browse ya. Okay, everywhere ada Coke. Okay, so mana lagi dia nak jual ni kan. Okay, so tapi dia maintain ya, dia maintain kesetiaan pengguna kat situ. Okay, so dia remain lama lah. Okay, dia lama berada di tahap maturity. Okay, tapi of course dah bukan growth kan. We couldn't see any future untuk Coca-Cola kan. I mean like growing sales for Coca-Cola kan. Okay, everyone dah kenal. Okay, kalau dia beli pun dia hanya repeat purchase. Okay, so tu maksudnya Coca-Cola berada pada tahap maturity. Okay, banyaklah okay, produk-produk yang memang yang tahan lama di pasaran ataupun yang memang dia dapat bertahan what's the words for that? Okay, tak apalah. Okay, so tapi dia memang boleh, dia dominan. Okay, dia memang dominan di pasaran. Contoh as I said just now, okay, Coca-Cola, okay, Mi Segera, Maggi, bekas plastik Tupperware kan. Okay, so tu semua diorang dah ada brand equity lah. Okay, so sebab tu dia lama berada di tahap mature. Walaupun dah mature, dia lama bertahan di tahap maturity. Okay, walaupun dah matang, tapi dia dapat bertahan lama di tahap matang tersebut. Okay, this stage normally last longer.
Objektif pemasarannya adalah untuk maximize profit and defend market share. Okay, so seterusnya, kalau dia nak terus lama, dia kena defend lah market share dia. Okay, jangan sampai pengguna pergi kepada pesaing. Okay, so dan pada masa tersebut juga seboleh-bolehnya dia cuba untuk dapatkan keuntungan yang tertinggi lah. Okay, sementara jualan dia tinggi tu, okay, dia kena pastikan dia dapat keuntungan yang tertinggi juga. Ya, okay, sebab ingat jualan dia tinggi. Ya, okay, so macam mana nak dapat profit, maximize profit ni? Okay, dia kena kurangkan cost lah. Okay, contohnya lah. Okay, so tu maturity. Next, most products are in the maturity stage. Therefore, most marketing management deals with the mature product. Okay, so kebanyakan pengurusan kena pastikan anda lama lah berada di tahap mature. Okay, so ni contoh-contoh lah. Okay. Okay, contoh KFCOR kan. Original recipe, ya. Alright. Okay, next. Okay, so kalau you tak maintain, ya. Kalau you tak maintain your maturity ke atas tu, kalau tak boleh lama bertahan secara stabil ke atas tu, you can see your declining stage. Okay, so declining stage ni adalah period when sales fall off and profits drop. Okay, so tahap decline adalah di mana jualan jatuh, profit pun jatuh. Okay, so ni memang penurunan lah. Okay, so apa yang turun? Jualan turun, keuntungan pun turun. Okay, competitors pun turun juga. Okay, so dah tak menarik kan, dah rugi kan. Okay, so of course, pesaing-pesaing keluar daripada pasaran. Okay. Okay, so of course, pesaing keluar daripada pasaran sebab jualan dah jatuh, profit dah jatuh. Okay, so memang dah tak menarik sangat lah. Okay, so kalau maintain pun hanya rugi. Okay, so banyak pesaing yang dah keluar. You nak remain lah dia cakap kan. Okay, sales may plunge to zero or they may drop to a low level where they continue for many years. Okay, so dia akan turun. Okay, depends lah. Kalau awak biar je, tengok je. Oh, gitu kan. Dia memang terus turun lah. Okay, so you have to do something. Okay, actually, pada tahap maturity dah, you kena fikir strategi. Okay, so jangan biarkan dia decline. Okay, so kalau dia decline juga, then you have to think lah, okay, apa yang you akan buat. Okay, sama ada you nak teruskan ataupun you keluar daripada pasaran ataupun you jual you punya syarikat sementara ada nilai. Okay. Okay, again, okay, so kalau kita tengok maturity kita tak dapat bertahan, okay, dan berlaku decline, okay, so kita kena fikirkan sama ada kita nak remain, okay, kita nak remain dan tengok aja, atau kita nak keluar terus dari pasaran, ataupun kita nak jual, kita nak jual sementara ada nilai. Okay, so contoh macam Nokia kan, Nokia dia nampak decline, okay, tapi dia rasa macam dia boleh survive kan, tapi at the end dia down teruk. Okay, nilai dia jatuh banyak sangat. Okay, dan dia of course lah rugi banyak pada masa tersebut. Okay, so tu adalah decline stage. Okay. Okay, so ni contoh lah. Okay, so ni memang dah meninggal lah, dah ditanam dah semua ni kan. Okay, so ni kalau kita tak ikut peredaran zaman lah. Okay, kita tak ikut trend semasa. Okay, so tertanamlah kita di kuburan yang tidak nampak. Okay, contoh. Okay, so secara ringkasnya, okay, so introduction, growth, maturity, decline. Okay, so di tahap-tahap dia, okay, so awak terangkan ya dari segi sales, profit, pesaing dan objektif pemasaran lah. Okay. Okay, so ni dah cakap introduction. Okay, apa nak cerita dalam sales, sama ada meningkat ataupun menurun. Okay, sama ada meningkat ataupun menurun. Okay, satu. Apa lagi cerita pasal sales? Meningkat pada kadar. Okay, pada kadar perlahan, pada kadar mendadak. Okay, pada kadar rapid. Okay, rapid increase. Okay, pada kadar stabil maturity. Okay, dan pada kadar
penurunan. Okey, semula. Sales meningkat pada kadar perlahan, okey, pada kadar yang cepat, okey, pada kadar yang stabil maturity dan pada kadar penurunan decline. Okey, so tu adalah berkenaan dengan sales. Lagi ceritalah, sebutlah sikit keluknya. Okey, so ni keluk mendata, keluk curam, keluk yang mendata semula tapi pada tahap sales yang tinggi. Okey, ni di mana berlaku penurunan. Okey, so sama ada pada kadar cepat ataupun pada kadar lambat bergantunglah. Okey, bergantung kepada strategi yang anda laksanakan. Okey. Okey, so profit pula keuntungan. Okey, pada introduction negatif, growth memang pada masa ni meningkat. Okey, dan pada masa growth ni dia adalah paling tinggi kita punya profit kan. Okey, growth ni yang paling menarik lah. Maturity dah stable balik macam sales juga. Okey, dan ada kalanya keuntungan dia menurun. Okey, sebab ingat kita kena heavy promotion semula pada tahap maturity. Okey, decline lah. Okey, decline sama juga macam sales. Okey, profit pun declining. Okey. Competitors few, lepas tu makin ramai, kini sama dengan sales. Competitor sama dengan sales juga. Lepas tu pada masa growth makin ramai, okay, everyone is masuk, okay, ramai yang masuk, okay, tapi maturity dah mula ke, competitors dah mula ke luar, okay, decline of course lah, okay, dia akan terus keluar dan keluar lagi, okay. And objective, okay, objective introduction baru nak kenal, okay, so kita lebih kepada awareness and trial, okay, growth kita kukuhkan pasaran kita, okay, kita dapatkan share yang tertinggi, okay. Maturity pun kita pertahankan share pasaran kita, jangan sampai dia curang kan. Okay, so dan kita jangan incur cost sangat-sangat, walaupun perlu, okay, tapi jangan incur cost sangat. Okay, so kita maximize profit kat situ. Pada masa ni kita pastikan profit kita sementara sempat kita perolehi sebanyak mungkin. Dan pada decline kita kena fikirlah sama ada of course kita kena kurangkan expenses. Kalau kita nak remain, kita kena kurangkan expenses ataupun kita nak keluar daripada pasaran. Okay, keluar daripada pasaran tu termasuk jual lah, okay, kita punya syarikat. Okay, ataupun jual kita punya jenama, okay, ataupun jual kita punya produk lain tu. Okay, tu terserah. Okay. Okay, produk lain tu maksudnya satu produk tu je kita jual. Okay, yang lain kita nak berniaga lah kan. Okay, so tu adalah marketing objektif. Okay, so ni kena betul-betul faham dan hafal lah. Alright. Okay, so ni product life cycle. Okay, summary of product life cycle. Ada lagi satu table. Okay, ni secara lebih detail lah. Okay, ni kita pergi in the next video.